Baiklah murid-murid, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bersama dengan saya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Okey, jadi pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dengan di bawah topik membaca, kemahiran membaca. Kita akan membaca berkenaan dengan mencari idea keseluruhan. Apakah yang dimaksudkan dengan idea keseluruhan? Saya pasti murid-murid sebelum ni pernah mendengar ataupun pernah belajar berkenaan dengan idea utama dan idea sampingan. Sekarang ni kita nak masuk kepada satu lagi topik, iaitu berkenaan dengan idea utama. Jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan idea utama. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada pagi ini iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat membaca, memahami dan mengenal pasti idea keseluruhan berpandukan kepada 3 maklumat dengan betul. Jadi akan diberikan kepada kamu 3 maklumat dan kamu akan membuat akan mengenal pasti idea keseluruhan berdasarkan maklumat yang telah diberikan kepada kita. Okey, apa itu idea keseluruhan? Kalau sebelum ni kita belajar berkenaan dengan idea utama dan idea sampingan. Kalau idea utama itu adalah maklumat atau maklumat utama yang terdapat pada setiap perenggan, diikuti dengan idea sampingan iaitu penerangan ataupun huraian kepada idea utama. Sekarang kita akan melihat apa itu idea keseluruhan. Okey, kalau kita baca dekat sini, saya telah tulis di sini, idea keseluruhan ialah mesej utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam teks kepada pembaca. Jadi maksud dia, kalau idea utama adalah mesej utama dalam perenggan, mesej yang paling penting dalam setiap perenggan. Kalau idea utama, mesej yang paling penting dalam setiap perenggan. Kalau idea keseluruhan, kita nak cari apakah mesej utama bagi keseluruhan teks petikan yang diberikan kepada kita. Jadi, senang kata, idea keseluruhan ini kita nak cari sebenarnya yang kita baca daripada awal sampai habis ni berkenaan dengan apa? Apa yang nak diceritakan kepada kita bagi setelah kamu membaca keseluruhan teks petikan tersebut. Jom kita tengok. Sekarang ni kita nak tengok ni. Gambar ni dulu kita nak tengok. Ish, sedapnya kan? Kalau kamu perhatikan kat sini kan, siapa pernah makan ni? Saya rasa ada yang tahu apakah nama menu ataupun nama juadah ini. Saya rasa ada yang tahu. Nanti saya akan terangkan sebentar saja lagi. Kalau kita tengok dekat sini, macam-macam jenis masakan ada diletakkan dalam satu dulang. Cikgu ambil dekat internet saja gambar ni sebab cikgu tak dapat, cikgu tak ada gambar ni, jadi cikgu cari gambar ni di internet untuk tunjukkan contoh kepada kamu. Dekat tengah-tengah ni ada nasi putih, atas ni cikgu rasa ayam kot yang diletakkan dengan kuah. Kemudian ada mi goreng, ada tauhu, sayur dan tempe goreng. Lepas tu ada sambal kacang bilis. Ni mungkin tak pasti ayam ataupun kambing. Lepas tu ada ikan masin, ada kentang goreng belada, ada tenggiri goreng belada. Lepas tu ada sotong, saya rasa sini banyak betul. Sotong ke udang? Udang sambal udang dekat sini. Jadi semuanya diletakkan dalam satu dulang untuk dimakan. Jadi apakah nama juadah ini? Nanti kita akan tengok. Okey. Murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3 halaman 65. Kita akan melihat di situ kita akan membaca sebenarnya. Okey, jom kita baca bersama-sama. Tajuk tidak diberikan kepada kita. Okey, sebab tajuk itu adalah apa yang nak kita cari pada hari ini. Kita nak tahu apa tajuk yang sesuai bagi dialog ini. Sedangkan teks ni lah apa yang situasi yang sedang berlaku di sini. Kemudian kita akan baca teks ni, kita akan baca dialog ni, dialog petikan ni. Kemudian kamu akan cari apakah tajuk yang sesuai bagi teks yang kamu telah bacakan sebentar lagi.
Okey. Jadi macam mana kita nak cari tajuk dia? Kita akan melihat kepada isi-isi utama, kemudian kita akan cari kepada isi-isi ataupun maklumat-maklumat yang diberikan, kemudian kita akan tentukan tajuk dia. Okey, jom kita baca. Perbualan di antara Some dan Ibu Hana. Some: amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Ibu Hana: makcik sedang memasak nasi ambeng. Some: makcik, apakah nasi ambeng? Ibu Hana: nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Some: apakah keistimewaan nasi ambeng, makcik? Ibu Hana: nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Some: barulah saya faham. Terima kasih, makcik. Jadi sepatutnya petikan ni dibaca oleh murid-murid lah. Jadi semasa saya baca tu, murid-murid yang sedang menonton video ataupun sedang menonton pembelajaran cikgu ni boleh baca bersama-sama dengan cikgu, ataupun selepas ni kamu nak baca pun boleh. Muka surat 65 Okey. Kemudian kita tengok di bawah ni diberikan dah dikeluarkan kepada kita, dah diberikan kepada kita maklumat-maklumat yang saya rasa maklumat yang penting sebagai panduan kepada kita untuk kita menetap ataupun menentukan tajuk dia. Okey, maklumat ini telah diwarnakan dengan warna merah. Perkataan diwarnakan dengan warna merah. Yang pertama iaitu makanan tradisi masyarakat Jawa. Dia seolah-olah memberikan kita clue, dia memberikan kita panduan untuk kita menentukan tajuk. Okey, makanan tradisi masyarakat Jawa. Makanan ini adalah makanan tradisi masyarakat Jawa. Okey, kemudian dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Okey, dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Seperti apa tadi yang diberikan kepada kita? Mi goreng, ikan masin, sambal, serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Itu adalah contoh-contoh makanan lain. Dan yang ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan semasa orang kata apa, dihidangkan dalam dulang kan. Jadi semasa makan tu dia dapat mengeratkan hubungan persaudaraan. Jadi dekat ujung ni dia tanya apakah tajuk yang sesuai berdasarkan petikan ini. Jadi saya pulangkan soalan tersebut kepada murid-murid. Kamu rasa apakah tajuk yang sesuai? Petikan ini, perbualan ini berkenaan dengan apa? Ya, petikan dan perbualan ini serta maklumat yang diberikan kita semuanya berkenaan dengan nasi ambeng. Jadi tajuk yang paling sesuai sekali kita letakkan untuk teks petikan ini ialah nasi ambeng. Jadi saya harap murid-murid faham tentang pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan kemahiran membaca, dan kita telah pun berbincang dan menetapkan tajuk bagi petikan ini. Okey. Tugasan kamu akan lengkapkan latihan di dalam buku aktiviti pada halaman 73. Seperti biasa, setelah kamu dah menjawab, kamu bolehlah menghantar tugasan kamu ke dalam Google Classroom, ambil gambar dan hand in ke dalam Google Classroom. Nanti saya akan tanda dan berikan markah. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang telah kamu berikan sehingga akhir pembelajaran. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.